Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kem Perkhemahan Muhibah. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kem Perkhemahan Muhibah ini terdapat pada muka surat 78 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.2 mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mengedit dan memurnikan 3 perenggan dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat berdasarkan teks petikan cerita Kem Perkhemahan Muhibah. Kedua, mencatat 8 maklumat yang betul berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar daripada teks petikan cerita Kem Perkhemahan Muhibah dalam bentuk jadual. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mengedit dan memurnikan 3 perenggan dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat berdasarkan teks petikan cerita Kem Perkhemahan Muhibah. Kedua, murid berjaya mencatat 8 maklumat yang betul berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar daripada teks petikan cerita Kem Perkhemahan Muhibah dalam bentuk jadual. Apakah aktiviti yang boleh memupuk perpaduan kaum di sekolah? Bagus, terdapat banyak aktiviti yang boleh memupuk perpaduan kaum di sekolah seperti yang murid dapat melihat gambar yang cikgu tunjukkan itu. Gambar yang pertama merupakan ahli badan beruniform pengakap sedang melakukan aktiviti perkhemahan di dalam hutan. Aktiviti ini dapat memupuk perpaduan kaum sekiranya ada pelbagai kaum melibatkan diri dalam badan beruniform tersebut. Pastinya interaksi sosial dapat diwujudkan antara satu sama lain. Seterusnya, aktiviti sukan juga memupuk perpaduan kaum. Pastinya pelbagai bangsa yang terdapat dalam sesebuah sukan itu dapatlah bekerjasama untuk memastikan kejayaan diraih dalam sesebuah pertandingan ataupun kejohanan yang disertainya. Dan gambar yang terakhir sekali di situ menunjukkan sekumpulan murid yang sedang berbincang sewaktu dalam pelajaran di sekolah. Dan di sini pastinya mereka dapat berkumpul dan juga berinteraksi antara satu sama lain dengan pelbagai murid, iaitu murid daripada China, India dan juga Melayu. Pastinya hubungan perpaduan dapat diperkukuh melalui aktiviti maupun program yang dijalankan oleh pihak sekolah. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita mengenai Kem Perkhemahan Muhibah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk membaca teks petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Farisha berkongsi cerita tentang Kem Perkhemahan Muhibah yang telah berlangsung di sekolah kepada anggota keluarganya. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan
perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolak dan gendang Cina daripada kelab alunan serumpun. Kemudian, tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu Setia. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkhemahan. Mereka teruja apabila melihat murid-murid pelbagai kaum bekerjasama ketika menghias kemah. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu, sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Seterusnya, mari kita mengecam dan membetulkan kesalahan dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat berdasarkan teks petikan di sebelah ini. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama menganalisis untuk mencari kesalahan aspek penggunaan kata dan struktur ayat. Jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk mengecamnya. Maka di sini terdapat kesalahan dari aspek penggunaan kata, iaitu tetangga. Cikgu Afan gantikannya dengan perkataan baru, iaitu tetamu. Seterusnya, pautan. Pautan ini juga tidak tepat penggunaan kata. Maka Cikgu Afan gantikannya dengan hubungan. Seterusnya, ada lagi di situ mengenai kesalahan dari aspek struktur ayat, iaitu selain itu persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Ayat ini pun tidak tepat, maka jawapannya ada dibincangkan dalam slide aktiviti ketiga nanti. Jadi murid boleh rujuklah, pembetulannya ada di situ. Seterusnya kita lihat lagi perkataan yang tidak tepat, iaitu kaku. Jadi kita tukarkan dengan perkataan baru, iaitu berdiri tegak. Seterusnya kuntum. Kuntum ini tidak tepat. Kuntum lagu. Maka Cikgu Afan gantikannya dengan buah lagu. Seterusnya kita lihat lagi ada kesalahan, iaitu untuk. Untuk ini juga kurang tepat. Maka Cikgu Afan gantikannya dengan juga. Seterusnya Cikgu Afan bulatkan di situ peserta melawat. Maka murid-murid perlu gantikanlah perkataan ini ataupun struktur ayat ini dengan peserta sewaktu atau semasa melawat. Maksudnya di sini murid perlu pilihlah salah satu. Nak pilih sewaktu ataupun semasa. Seterusnya kita lihat perenggan yang terakhir, iaitu penutup acara. Maka di sini ada kesalahan dari aspek struktur ayat. Maka Cikgu Afan gantikannya dengan acara penutupan. Seterusnya kita lihat lagi di sini menjamah. Menjamah ini tidak tepat, maka Cikgu gantikannya dengan perkataan baru, iaitu menjamu. Menjamu selera. Seterusnya laungan lagu. Laungan lagu ini tidak tepat, iaitu laungan tidak tepat, maka Cikgu Afan gantikan perkataan ini dengan perkataan yang sesuai, iaitu nyanyian lagu. Dan yang terakhir, iaitu dalam. Dalam ini kurang sesuai, maka Cikgu Afan gantikan penggunaan kata tersebut dengan perkataan dapat. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kesalahan dan juga membetulkan penggunaan kata dan struktur ayat yang terdapat dalam teks petikan ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita mencatatkan perkataan dan struktur ayat yang salah dengan yang betul dalam jadual ini.
Tuliskannya dalam buku pemahaman. Maksudnya di sini, murid perlu menulis perkataan yang salah dan juga perkataan yang betul. Seperti yang murid dapat lihat dalam jadual tersebutlah yang dipaparkan dalam bentuk telefon pintar itu. Dan di sini lagi, murid perlulah menyalin semula struktur ayat yang salah dengan membetulkan struktur ayat tersebut ya. Seperti yang murid dapat lihat dalam jadual di sebelah kanan itu pula. Maka di sini diharapkan murid-murid dapatlah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan jawapan ataupun untuk menulis ayat dan juga perkataan yang betul tadi. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.